Aku tengok korang ni tak berhenti menyerang Menteri Pendidikan kita iaitu YB Fadlina Siddiq berkenaan dengan kenyataan yang dikatakan mengharamkan ungkapan kafir kepada anak-anaknya di rumah. Walaupun dia dah explain berkenaan dengan ini pendekatan yang diambil oleh almarhum Syekh Yusuf Al-Qardawi berkenaan dengan untuk panggilan sosial dan juga konotasi kebencian terhadap non-Muslim. Tetapi korang tetap serang juga dengan untit, dan selepas perkara itu itulah kita boleh tengok YB Fadlina Siddiq membuat permohonan maaf secara terbuka. Tetapi pada masa yang sama aku menyokong tindakan YB Menteri mengambil tindakan yang tegas kepada pemfitnah-pemfitnah yang cuba mengambil kesempatan terhadap perkara tersebut. Ialah seperti mana kita tahu kan, diceritakan anak kepada YB Menteri ini di sekolahnya ada segelintir rakan-rakannya selepas pada kemenangan Kerajaan Perpaduan berjaya membentuk kerajaan. Ia mengatakan, bekerja dengan orang kafir. Ibunya bersama dengan orang kafir. Dan juga sekarang menjadi menteri kepada orang kafir. Dan sepatutnya mereka yang ada di bangku sekolah itu tidak sepatut juga mengungkapkan perkataan-perkataan tersebut tanpa memahami konteks yang sebenar. Dan inilah bahayanya apabila mereka mudah sangat melontarkan oleh segelintir pihak-pihak pemimpin politik yang ada mengkafirkan orang. Ya, seperti mana kita tengok pimpinan-pimpinan yang ada di sebelah sana mudah mengkafirkan. Sebelum ini UMNO, aku daripada 10 mesej yang ada, 2 di antaranya mudah sangat mengkafirkan aku. Cuma kadang-kadang aku je malas nak ambil pot sebab dah jadi macam kita dah masak dah dengan perangai dengan untit ni. Tetapi engkau nak kritik, kau kritik lah. Tapi jangan sampai melampau batas memfitnah. Dan ada juga yang sewenang-wenangnya menukarkan ayat-ayat suci Al-Quran kepada ayat mengikut pada selera dan juga cita rasa dia, asalkan perkara itu dapat memenuhi kepentingan politik. Seperti ini aku tunjukkan dekat engkau. Ayyuhal kafirun. Habis tu takkan Fadlina, oleh kerana dia kata dia mengharamkan perkataan kafir itu dekat rumah dia, maka ayat tu berubah seperti ini. Qul ya ayyuhal non-muslimun. Jadi kau dengar dah? Takkan sampai macam ni mempermainkan ayat suci Al-Quran. Aku tak tahu sebab aku tak tengok dia benda tu sampai panjang, jadi aku malah nak komen. Tapi kalau kita tengok pendek macam tu lah. Seperti mana juga video daripada YB Menteri yang sebelum ni. Korang tengok yang pendek itu, sudah pun dikerat-keratkan. Jadi sekarang ni daripada video yang kerat tu aku cakap, dia mempermainkan ayat suci Al-Quran. Dan aku lihat video tersebut tak ada lagi dalam channel dia ataupun page yang datangnya daripada influencer Perikatan Nasional. Jadi korang nak main politik sangat benda ni. Okay, fine. Aku cerita pasal politik pula. Kalau sebelum ini, dalam PAS, dia ada golongan-golongan yang non-Muslim, yang kafir ini, berada dengan mereka. Tetapi kenapa tak gunakan perkataan kafir? Seperti mana pada tahun 2004, dia tubuhkan kelab penyokong PAS. Tapi duduk dalam tu, semuanya orang yang bukan beragama Islam. Kemudian apa masuk 2010, ditukarkan lagi nama kepada Dewan Himpunan Penyokong PAS. Dan apabila memasuki pada tahun 2020 pula, ditukar kepada Dewan Himpunan Pendukung PAS. Yang di mana kita tahu, pengurusi bagi jawatan kuasa tersebut adalah YB Senator Bala. Ia Bala yang baca ayat Al-Quran, yang baca terjemahan Al-Quran, yang bercakap mimpi berjumpa dengan Rasulullah berkali-kali. Dan dia mendapat jawatan senator apabila bersama dengan PAS. Dan kita boleh tengok anak kepada Hadi Awang sendiri. Untuk PhD dia, tajuk dia adalah hak berpolitik bagi orang bukan Islam. Kenapa tak tulis je hak berpolitik bagi orang kafir? Dan apa yang berlaku tu, kan? Dari segi YB Fadlina bercakap macam tu, dia bukan melabelkan seseorang. Seperti mana pimpinan-pimpinan korang dengan untit yang memanggil orang sewenang-wenangnya, itu kafir, ini kafir. Di mana yang korang tahu sebelum ini? Dan lebih teruk macam aku beritahu dengan kau, orang Islam sendiri yang mengucap 2 kalimah syahadah pun dipanggil, digelar dengan gelaran kafir sewenang-wenangnya daripada pihak korang. Dan aku bersetuju sangatlah dengan apa yang dinyatakan oleh YB Menteri Pendidikan, mengambil tindakan tegas. Dan aku harap rata-rata orang yang cuba mengambil dan juga menggunakan isu ini, menunggang isu tersebut demi kepentingan politik dan pada masa yang sama mewujudkan fitnah-fitnah yang berkenaan dengan naratif isu kafir ini, diambil tindakan tegas dan dibawa ke muka pengadilan. Jadikan pengajaran. Yalah, pimpinan-pimpinan diorang ni dah banyak kali dah, terutamanya PAS lah kan,
dia juara kepada fitnah. Dan kali ini kita cuba bawa siapa yang kau nampak, buat report polis supaya ia menjadi pengajaran kepada mereka untuk mengenal perkara yang haram, perkara yang halal, perkara yang hak, perkara yang batil, perkara yang fitnah dan juga perkara yang fakta. Dan dia kena ingat, negara kita ada undang-undang. Bukan sewenang-wenangnya engkau nak memfitnah orang. Aku selut kepada YB Menteri Pendidikan mengakui, memohon maaf secara terbuka, betul-betul steady. Sebab apa? Kebanyakan pimpinan-pimpinan yang ada, bila diorang dah buat macam tu, dia diam terus. Dan ada yang sanggup sampai bawa ke mahkamah. Dan dia akan mempergunakan tin tabung Milo dia untuk membayari kes dia. Seperti mana? Sepupu. Itu nampak? Itu tak steady. Ini baru steady. Terbaik YB Fadlina Siddiq. Aku dan seluruh fighter-fighter yang ada dekat luar sana akan terus mendukung YB Fadlina Siddiq dan juga akan mengangkat semangat kerajaan perpaduan bersama-sama dan juga melawan pengkhianat nasional maupun UN dan juga UNTID dalam menyebarkan fitnah-fitnah untuk mengaibkan kerajaan perpaduan, khususnya kepimpinan-kepimpinan yang ada di dalam kerajaan perpaduan. Out.